Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Insan Hina 50 stars. Takut saya nak sebut nama ni, subhanallah. Selasawati Ghazali, Nora Mansur, Hasnah Ibrahim, Rosmahwati Din, Jamilah Syahul Hamid, Cik Liza Zulina Wan, Cik Rohana Saleh. Terima kasih syair yang indah bonda, Rafi'ah Ismayadi, Sarahmanan Abdullah, Afidah Muhammad, Nur Azrini Tini, Amnah Muhammad, Nur Azrina Osman, Umi Ila, Siti Aisyah Kak Pah, Siti Azmahani Mamat, Siti Is Kak Long Yati, Faiza Ahmad, thank you 100 stars. Alhamdulillah. Rozaya Razali, Alhamdulillah. Semalam tak hujan maka tak banjirlah bilik ni. Siti Atikah Tukimin, Anja Manja, Rosa Gunting, Nur Aini Ani Bahari, Sania Faridah Abdul Malik, Sakinah Kamis, Rosnani Muhammad Sa'in, Khadijah Sakariyuh 50 stars, thank you. Rokiah Jusuh, Al-Ramza Al-Karim, Zaitun Zin, Sharifah Hafizah Al-Idrus, Nur Azlina Musa, Rogayah Osman, Amin, Sahlina Sani, Yasmin Yaakob, apa khabar Mek Yam, Azizah Atan 50 stars, thank you. Miazira Abdullah, Zainul Abdul Rahman, Liza Osman 50 stars, thank you. Sa'diah Muhammad Sa'id, Jasidah Ahmad 50 stars, thank you. Siti Roziah Osman, Suhaila Matros 100 stars, thank you sangat. Khairul Syifa, Korina Ali, Zanaria Zakaria, Nur Zarinawati, Muhammad Gulam, Amir Zaliha. Nanti nak suruh jajah PM tepi. Sayang sangat nak cerita ni. Kita punya beg hijau semalam tiba-tiba tercabut dekat tali tu. Tapi rasa memang boleh repair, cuma sebab kami bukan ahlinya kan. Dia punya skru tu macam tercabut, tapi skrunya masih ada. Terkejut, walaupun sebenarnya kita pun tak berani nak bawa berat-berat. Kat beg tu ada kitab dalam tu semalam bawa. Nak khabar dekat Amir Zaliha yang super kreatif, Masya Allah. Rosmahwati Din, saya pun baru lepas makan nasi lemak. Masya Allah, nasi lemak yang bukan Rosmahwati Din buat. Sebab apa? Sahabat kita Rosmahwati Din buat nasi lemak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Jadi saya pagi ni Ustaz tak ada, so saya mencari nasi lemak sebab semalam saya langsung tak makan nasi. Hidup macam saya, macam mana nak ada hari tanpa nasi? Tapi semalam hari tanpa nasi. Pagi semalam saya cuma makan kari pap. Tengah hari semalam di Masjid Tamanta, lepas tu dia jamu pulut. Kemudian pulut tu sikit lah sebab makan dengan ikan bekasam, sedap kan. Jadi mana ada orang makan pulut berbanyak. Lepas tu debar jantung nak pergi jumpa dentist. Dah jumpa dentist, dia kata tampal gigi. Kan. Lepas tu gigi saya punya tampalan tu terserpih sebab dapat cookies hadiah kahwin. Makan tiba-tiba tergigit batu. Lepas tu tiba-tiba lepas tu rasa macam tak selesa kat gigi. Lepas tu tahan je sampai sakit leher-leher, telinga semua kan. Macam rasa saraf gigi dah ni, nanti makin teruk ni. Pergi jumpa doktor. Dengan izin Allah semalam doktor tampal. Kita cari tukang tampal bumbung, bocok pagi semalam. Tiba tengah hari tak sangka doktor free, Ustazah pun boleh selit sekejap. Ditampal gigi lah pula. Okay, Alhamdulillah pagi ni bangkit dah langsung tak sakit. So disebabkan semalam tu macam kita baru Munirah Draman tu menjahit. Munirah Draman pun pandai menjahit ke? Sama macam Kifli Zul, pandai menjahit.
saja je lah cakap. Yang sama-sama tu kita sebutlah kan. Gitu. Apa nak cakap tadi lupa tahu. Dah nampak nama Munirah Abdurrahman ni. Subhanallah, sedapnya siapa yang rebus ubi kayu tu. Nak kena babak ni. Subhanallah. Lepas tu malam saya tak makan nasi. Sebab masjid bawakan semalam masjid bukan terbangsa Laksa Johor. Lepas tu saya tak pergi rumah bapak semalam. Sebab dekat jiran bapak tu ada orang pasang kemah. Susah kereta nak masuk. Diorang buat Maulidur Rasul kot. Lepas tu pagi ni saya lapar sangat. Lepas tu saya pun start kereta. Lepas tu saya pun beli nasi lemak sebungkus. Lepas tu saya pun makan. Lepas tu saya pun naik atas. Lepas tu saya pun Okey, Siti Pozah, adik Farah Kamaruzaman, Yun Taslim. Apa yang sesuai sangat-sangat tu kat Yun Taslim? Buat lontong Masyitah Ismail pagi ni. Ya Allah, sabar wajalah. Awak hampa duk sebut nama sedap-sedap ni. Tak, Rafi'ah Abdurrahman. Betul. Hari ni saya pakai soft color Latifah Zaini. Bawah ni penuh dengan dedaun dan bunga-bungaan. Terima kasih siapa yang bagi saya tudung ni. Macam dah lama saya dapat tudung ni, tapi saya baru sempat jahit tengah ni. Hari ni, pagi ni saya akan ke LHDN. Bukan nak bayar cukai. Bukan kena denda sebab tak bayar cukai. Tapi sebab staff mereka nak dengar ceramah Maulidur Rasul. Fatimah Umar, 100 stars. Thank you from Singapore. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kan Kak Long Sofia, my BFF, masa sekolah dulu. Kan saya pun itu tak ada modal lah tu, Hasniza Abdul Aziz. Semalam saya sempat baca komen-komen anda dalam kuliah semalam. Okay? Kan kita cerita pasal seorang wanita yang hebat tu, yang di fikrah Ustazah Zai mengatakan dia lah wanita salihah. Yelah kan jauh kita ni dengan wanita-wanita salihah, Ummahatul Mukminin, siapa kita ni kan. Tapi ciri-ciri macam tu lah. Lepas tu saya tak faham kenapa hangpa duk type apa, aku tanpa cintamu, aku tanpa cintamu, aku tanpa cintamu. Kira pandai juga. Tak apa Munirah Abdurrahman, pandai sikit tak apa. Nanti boleh belajar. Dengan Kiflizul tu dia pakar menjahit. Tak apa kita usik-usik sebab dia tak masuk lagi ni. Siapa nak tag dia? Masya Allah. Belajar kan. Dia niat apa-apa belajar kan. Selebihnya Allah yang mempermudahkan. Macam itulah urusan belajar ni, selebihnya Allah yang mempermudahkan. Baik. Apa tadi nak cakap? Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu aku tanpa cintamu. Lepas tu Allah nak tunjuk kat saya, rupa-rupanya aku tanpa cintamu tu apa? Drama Samarinda. Samarinda ke dia orang tulis malam Drama malam-malam. Rupa-rupanya ramai pula mokcik-mokcik ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang yang tengok drama malam-malam hari, yang berkemain lagi. Semalam bila entah dia tulis dah episod akhir. Aku tanpa cintamu. Cerita macam yang Ustazah cerita dekat kuliah Fasamrun Jamil. Sabar je lah, Masya Allah. Ustazah cerita pasal seorang sahabat kita yang gigih mempertahankan rumah tangganya. Hajah Junaidah Yusof. Amin. Semoga diberi kekuatan yang diminta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amboi-amboi Mas Lina Bagiran. Noti dia Kak Mas Liza Bagiran dia duduk kat luar negara. Dia pula noti kat sini. Nak kena ni. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nia Azmaniyah. Semalam dekat Masjid Taman Tar Ampang, ada seorang hamba Allah ni. Dia cakap dengan Ustazah, Ustazah, terima kasih doakan kakak saya. Semalam disuruh doakan kakak dia, baru meninggal. Okey, kita doakan dalam majlis ilmu semalam. Lepas tu lepas majlis ilmu tu dia jumpa lagi. Ustazah, saya nak sampaikan salam. Adik saya pun minat dengan Ustazah. Nak tengok pun apa tu. Allahumma salli ala Muhammad.
Dia kata adik dia duduk kat Singapura. Kita ramai sahabat-sahabat Latahzan yang daripada Singapura. Cuba orang Singapura tulis saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul, Daud Salma. Saya setuju, tak dan nak tengok drama letak kepala terus berlayak di lautan luas. Ini sebenarnya status Ustazah Zai. Betul kan? Drama tu rupanya malam hari. Lepas-lepas kita dah solat isyak, dah baca Al-Mulk semua, kau sempat lagi nak tengok drama. Memang kalau Ustazah Zai letak kepala atas ni, memang Ustazah berdrama lah. Keluar huruf Z. Gitu. Jadi kalau Ustaz balik daripada surau ke mana dia lewat kan, Abang balik pukul berapa semalam? Kenapa tak kejut sana semalam? Tak payah nak kejut yang dah berlayar dah abang tengok. Kesian tengok kan. Bayangkan dia buka pintu, kita tak sedap. Duduk sebelah kita tak sedap. Tu makna kan, eloklah kita letih siang hari. Kita letih siang hari, malam tak ada rasa je nak letak lengan kat dahi, nak termenung, nak nangis orang buat apa kat kita. Tak sempat sahabat, letak di kepala, ghaib taqih. Ghaib taqih. Saya rasa kalau saya duduk tengok drama pula lagi, tak dapatlah saya nak melakukan rutin harian bangun awal pagi besoknya. Tiba pula ayah Gaus, saya orang Singapura. Tapi kalau saya orang Singapura pun, tak payahlah ngaku Singapura bila dah duduk dekat Bangi tu. Masya Allah. Amboi Kak Zawiyah Zakaria, Masya Allah. Khairul Syifat tahu. Oh, Suzy buang pun Singapura ke? Saya nak pergilah Singapura ni. Payah berbenau nak bawa grup pergi Singapura. Saya pergi berdua-duaan lah dengan Jajah, insyaAllah. Hamidia Ali, 50 stars. Okey, kenapa saya lambat sikit nak start hari ni? Walaupun saya dah mula dari tadi, orang pun dah ramai, sahabat-sahabat. Saya nak habiskan air saya ni dulu sebab dia terlampau panas sangat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Air ni pelik. Halia campur madu, campur apa? Dia 3 jenis. Ada anak murid saya, dia buka spa, dia bagi kat saya. Ustazah minumlah air ni. Nanti angin-angin kat badan Ustazah semua. Janganlah angin-angin. Kan tengah ceramah kan bunyi sesuatu pelik pula. 775 orang daripada tadi. Faiz Daniel. Okey, apa nak cakap lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita belum baca doa saja nak menyapa-nyapa anda. Baca doa panjang dah masa nak makan nasi lomak tadi Hafizah Wagiran. Ini bismillah. Amboi Zawiyah Zakaria kata polis. Okey, saya lupa nak cakap saya di LHDN hari ni ceramah Maulidur Rasul. Lepas tu saya terus gerak ke satu tempat. Sahabat-sahabat tolong doa Saya pun nawaitu saya hanyalah untuk dakwah. Saya dijemput dah 1000 lebih ke Cik Rodia. Ya Rob, saya minta maaf. Bukan IRM 11. This is air free sebab tu sedap. Apa-apa yang free memang sedap. Lepas tu saya akan berceramah di depan. Senang saya sebut macam ni lah. Orang-orang yang sibuk nak merebut jadi nombor 1 selepas PRU ini. Gitulah. Kenapa Ustazah pergi rumah-rumah dia orang ni? Kenapa Ustazah layan ceramah-ceramah macam tu? Sahabat, anda tak tahu. Saya cuma minta doa daripada anda. Kita boleh suntik, boleh cucuk jarum. Panjang munajat ni tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kita kena ada istikharah dengan Allah. Kita kena ada musyawarah dengan seluruh hamba Allah. Bukan senang-senang je. Sebab kita fikir macam ni. Sampai ayat-ayat Allah tu sampai kepada mereka. Tapi kita pohon pada Allah. Kita tak tahu dalam ramai-ramai asatizah yang duk baling batu untuk cuba baling umpan untuk cuba memancing mereka ke jalan-jalan Allah, walaupun yang bercakap tu bukan orang baik sangat pun, tapi lagi kerap mereka mendengar. Sebab kita ni manusia sedang bertempur. Kita tahu benda baik, nafsu kita ni kata halah relax, tak apa je, hari ni je kau buat jahat, so lusa kau tobat lah.
tu si laknatullah iblis tu lagilah. Bagus kau buat macam tu. Tengok ada ku kisah. Tu kan duit kau. Tu kan. Macam mana kita nak berperang dengan nafsu ni sahabat? Kita kena kerap. Kan lagu La Tahzan dah mengajar kita. Masya Allah. Setiap hari dilatih tubi. Alhamdulillah. Kena keluar angin-angin. Minum lagi air ni. Alhamdulillah. Gigi saya dah hilang sakit. Tinggal pinggang je. Pinggang saya jam semalam. Nak lap ayak tu kan. Ayak banjir dalam bilik saya. Saya berdoa janganlah hujan malam tadi ya Allah. Tak sanggup sebab orang yang buat bumbung tu dia tak boleh buat semalam. Dia tak boleh buat. Jadi saya tunggu lagi hari ni. Lepas tu besok pagi malam ni Ustaz balik. Baru Ustaz sampai. Barulah Ustaz boleh bincang dengan dia orang. Sedihlah juga sebab semalam dia tak boleh nak tampal gigi. Tampal gigi pula. Dia tak boleh nak tampal bumbung. Okey sahabat-sahabat, dah dekat 7.30. Saya kena start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Azmin binti Muhammad Zam? Siapa yang berhampiran dengan Taman Tun Dr. Ismail, pergilah dekat restoran Oasis. Kak Azmin binti Muhammad Zam, insya-Allah menunggu anda di sana dengan makanan-makanan yang super sedap. Ustazah Zai kalau dengar sedap tu kan, masya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Marabiah Abdullah, saya tampal gigi semalam. Tapi bumbungnya belum ditampal. Doakanlah ya, moga Allah bagi rezeki, insya-Allah, bukan setakat tampal tapi tukar semua bumbung supaya tak bocor lagi. Sedihlah macam semalam, jadi Oshin seorang-seorang kat rumah ni, bergenang-genang kaki. Akhirnya tangkap pinggang. Rasa lagi ni sahabat-sahabat, pinggang saya sensitif. Akmalianti. Baik, kita nak sambung semalam daripada kisah seorang wanita tersebut. Sebab bicara rasa Ustazah Zai, bagi yang tak tahu, Fasabrun Jamil, memang saya ditugaskan untuk menyemak tulisan mereka untuk dipasarkan di Malaysia. Jadi ambil masa jugalah kan dengan sibuknya masa saya. Jadi kita buat semakan. Lepas tu di setiap bab tu Ustazah top up dengan bicara rasa Ustazah Zai daripada sebab kalau Alfiah Berkah menulis tu, alhamdulillah sangat comel, himpunan ayat Quran, hadisnya, contoh-contohnya. Tapi contoh-contoh tu mengikut kemasyarakatan di Indonesia, di sekeliling dia, di sekitar dia, serumpun. Tapi ada benda yang macam kita tak berapa sama, kan, macam budayanya lain. Jadi bila sampai kepada Ustazah, dia pun minta why not kalau Ustazah bagi contoh-contoh yang pernah Ustazah tahu. Jadi bila tajuk Fasabrun Jamil, Ustazah rasa macam suka sahabat-sahabat dirahmati Allah, suka sangat untuk lama tak dengar nama Oshin. Saya suka cerita Oshin masa kecil-kecil dulu, seorang wanita yang tabah kan. Tengok apa yang kita suka tengok, dia macam membentuk karakter kita kan. Sebab tu anak-anak kita ni disuruh menonton cerita-cerita yang macam mana. Ini asyik tengok TikTok orang bersolek je. Kecil-kecil anak cik tak lah pula kan. Dalam kereta bersolek, kat mana bersolek. Anak kita tengok. Anak kita yang baru darjah 1, darjah 2 tu syoknya kalau jadi cantik macam Aisyah. Syoknya kalau mak belikan makeup macam ni. Cakap ke anak kita, dia tu mak bapaknya memang dah cantik. Kalau tak makeup pun memang dah cantik. Mak bapaknya pula memang dah tunjuk benda macam gitu ke anak dia, memang dia akan jadi macam tu. Anak ibu ni tak payahlah tengok benda-benda macam tu. Nanti bila besar nak jadi macam mana. Kita bahagi satu karakter yang boleh mereka suka tengok, tonton, jadi contoh. Jadi kita kan masa kecil-kecil tengok cerita Oshin tu rasa macam
nak nangis. Kecil-kecil dah rasa macam susahnya hidup dia kan. Sampai ke tua masih ada kisah-kisah menderita gitu. Lepas tu bila dah tua ni kita masuk kalau dengan fasabrun jamil. Kan, wahai Oshin yang dah tua. Kan termasuklah Ustazah Zai. Konon nak lap lantai macam Oshin tapi pinggang dah kiok. Macam itulah. Kan, sabar je lah, subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sambung muka surat 85. Sahabat, situ kan? Perenggan ketiga. Sahabat, ada kala kita perlu sepakat terhadap takdir yang tidak mampu diganggu-gugat. Kita perlu mampu menerima segala beban berat yang kadang-kadang terasa membelenggu diri. Sekejap Siapa yang tengok cerita Oshin ni lebih-lebih kurang umur Ustazah lah ni. Oshin pula popular hari ni. Alhamdulillah. Macam-macam komen anda semalam. Lepas tu saya suka baca satu komen tu. Bila Ustazah kata saya minta maaf pasal bumbung pun saya cerita. Lepas tu ada satu komen tu, dia kata apa? Ada juga orang yang tak suka Ustazah membebel, bukan membebel, dia sebut macam mana Ustazah macam santai macam tu. Lepas tu saya nak tergelak. Kita kan sahabat-sahabat, kita hidup, kita kena tahu, sedangkan Allah dan Rasulnya pun ada ramai orang tak suka. Siapa Allah yang memiliki segala kesempurnaan? Siapa Rasulullah yang dipilih oleh Allah menjadi Rasulullah? Bukan atas undian kita. Allah, Tuhan kita tu Allah, bukan atas undian kita. Rasulullah atas undian kita. After 5 tahun kau terlibat itu ini, kau akan dijatuhkan. Kita tak undi dah kau tahun depan contoh. Bukan pilihan kita, pilihan Allah. Pilihan Allah. Jadi bila pilihan Allah, sahabat, mestilah sempurna. Rasulullah ni maksum sempurna. Pun hangpa dengar cerita-cerita betapa ramai orang tak suka Rasulullah. So bila kita buat apa saja, jangan pernah takut dengan apa yang orang tak suka. Tapi jangan abaikan komen macam tu. Terus, ya Allah Tuhan, aku beristighfar kepada Engkau. Sebab tu sentiasa kena minta maaf, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah nak datang tolong ke rumah Ustazah Ria Octavia. Ria Octavia ni daripada mana sayang? Daripada Indonesia ke? Macam mana nak datang tolong kat rumah Ustazah? Tak faham. Nak naik kapal terbang ke? Tak faham. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita macam, Ustazah saya dah buat dah segala yang baik-baik Ustazah, tapi jiran saya tak suka dengan saya. Sahabat, terus buat perkara yang Allah suka. Macam tu. Kalau kita contohkan, saya sangat mengkagumi para alim ulama kita. Kalau dulu almarhum Tuan Guru Harundin, contoh cara ceramah dia tu, mana dia nak lawak-lawak langsung, mana ada macam kita ada fasa zaman itu, kita ada Tuan Guru almarhum Tuan Guru Harundin, almarhum Datuk Ismail Kamus kan. Cuba anda tengok dua karakter ni, sangat berbeza, tapi ilmunya sampai. So karakter macam Tuan Guru Harundin pun ramai tak suka, padahal ulama besar tu di negara kita. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus lagi ramai tak suka, walaupun ilmunya hatta subhanallah bukan ilmu manusia saja, ilmu jin pun dia tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jangan pelik, sebab tu setiap hari kita kena beristighfar. Bila kita baca Imam Asy-Syafi'i rahimahullah punya pengakuan betapa hari-hari, sampaikan Imam Syafi'i kata, sahabat-sahabat, orang yang selepas solat tidak Astaghfirullahalazim, 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 kan kita macam tu lepas solat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, mesti beristighfar. Imam Syafi'i memastikan kita beristighfar. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab dalam kita beristighfar selepas solat, Imam Syafi'i kata, tolonglah mengaku, tolonglah mengaku, tolonglah mengaku dalam solat yang berhubung dengan Allah semata sepatutnya, pun masih engkau membawa makhluk dalam solat itu.
Oh, aku ada meeting dengan si Fulan lepas ni. Alamak, kerja aku semalam ni tak siap lagi, macam mana nanti kalau bos tanya ni. Kita bawa makhluk dalam solat kita. Itu satu dosa. Dah sembahyang, tapi kita bawa makhluk dalam solat kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ria Octavia duduk kat Setiawangsa, pernah dengar ceramah ustazah. Yang mana hari tu saya makan dekat Wan Chopati. Wan Chopati yang belakang, yang dekat Saling Erti tu kan. Tiba-tiba dia punya apa tu, yang pelayan lah kan, perempuan Indonesia kot. Lepas tu dia datang 2-3 kali dia datang. Minta maaf ya, saya mau tanya, ini ustazah yang dekat TV yang selalu ceramah tu kan? Lepas tu kawan-kawan saya bercakap, ya. Lepas tu dia kata, boleh tak kalau saya nak ambil gambar? Lepas tu saya kata, boleh. Ustazah boleh je sebab okey lah, tengah sembang kat situ, bukannya ramai orang kan. Lepas tu masa tu makan dengan siapa? Oh, dengan staff Al-Fawaz, ajak dia peminum petang. Lepas tu dia berkata, habis ustazah, apa ni pelayan restoran pun nak bergambar dengan ustazah. Tak apalah, cuba kau jangan sibuk dia nak bergambar kena apa, kena balik. Staff ustazah bercakap, kena tegur juga kan sahabat. Cuba kau berhati, ustazah tak kisah pasal dia punya nak bergambar ke apa. Maksud ustazah dia kata kan. Ustazah pun cakap, apa yang best pada kakak tu? Apa dia ustazah? Dia dengar ceramah. Dia dengar ceramah agama. Walaupun dia kerja gitu, dia dengar ceramah agama. Dia tengok channel ceramah agama. Korang? Macam tu kan, tak pasal je kena. Ustazah ni kan, kita nak cakap pasal tu, kita balik kena. Tak lah, dia kenal penceramah TV agama. Kadang-kadang nampak macam beragama, tapi tak tengok ceramah-ceramah agama. Macam tu lah maksud ustazah. Jadi kita raikan siapa saja sahabat. Sebab dia nak tak boleh. Awak ni pelayan restoran, nanti bos awak marah. Kan, nak gambar bayar RM20. Kau dah kenapa? Kan sahabat. Jadi kita layan. So biasa saja dalam hidup ni sahabat. Jangan fokus kepada, kalau kita dah mencari redanya Allah, buat apa yang Allah suka, tinggal apa yang Allah larang, berkawan dengan orang-orang soleh, mencari ilmu setiap hari, takut-takut kita tergelincir di mana-mana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita teruskan kehidupan. Walaupun kadang-kadang jatuh air mata pasal apa orang tu tak suka kat aku. Kita kalau ada 10 orang kawan, seorang tak suka kat kita, jangan fokus dengan yang seorang tu, tapi kekal mendoakan. Ya Allah, tolonglah ya Allah, mungkin dia tak faham. Kalau dia faham, dia takkan buat aku macam ni ya Allah. Macam tu. Jangan benci, jangan sihirkan dia, jangan ada dengki kat dia. Kau takkan cacat dengan seorang je tak suka kat engkau. 9 orang lagi tu berkawan ikhlas nak menjadi manusia bermanfaat, dan sebab engkau pun orang yang bermanfaat. Hidup ni sahabat, kita penat kalau kita fikirkan orang tak suka kat aku. Hey, Rasulullah pun ada orang tak suka. Allah yang maha sempurna pun masih lagi ada yang mengecam-ngecam. Kita teruskan kehidupan kita. Semoga yang kita buat sentiasa bermuhasabah. Allah redha tak? Allah redha tak? Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, selalu tanya pada diri. Tapi kalau kita tak belajar ilmu, macam mana kita nak tahu yang mana Allah redha, yang mana tak? Itu sebab kisah semalam ustazah cerita pasal, dia ingat dia duduk Mekah lama-lama tu Allah redha, tapi melanggar undang-undang negara orang. Dia ingat Allah redha macam tu. Berebut-rebut nak buat benda sunat sampai berhantuk-hantuk kepala, pecah kepala, kena usung dengan ambulan. Kan sahabat-sahabat, ingat Allah redha macam tu. Jadi apa yang kita buat ni kena berpandukan Quran dan sunnah Nabi SAW. Ni ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Aduh, dia jadi macam tu. Subhanallah. Pinggang sahabat. Saya memang tak boleh duduk, tapi semalam geram tengok air yang bergenang. Jadi macam ginilah. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat, ada kala kita perlu sepakat terhadap takdir yang tidak mampu diganggu-gugat. Kita perlu mampu menerima segala beban berat yang kadang-kadang terasa membelenggu diri. Anda okey ke? Saya punya viewers ni tak bergerak 775 dari tadi.
Saya takut ada lagging ke, suara saya tak seiring dengan mulut ke, ada yang lain tak okey ke. Sebab selalu kalau macam ni mungkin ada gangguan internet kat saya, bukan pada anda, pada saya. Kita tidak mampu tawar-menawar perihal takdir. Takdir juga tidak pernah berbasa-basi dan bertanya keadaan kita seperti harta, bertanya apakah kita baik-baik saja. Oh, yang ni kita dah buat kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah baca dah semalam. Pelajaran baru ni sebenarnya perenggan paling bawah tu sekali. Kadang-kadang kita berasa ujian yang ditimpakan pada kita bukanlah ujian yang biasa. Bukanlah ujian yang biasa. Seringkali kita berfikir mahu menyerah sahaja, berasa lelah menjalaninya, berasa tidak berdaya menghadapinya. Kan kadang-kadang kita rasa macam tu. Sekali lagi, jangan jadikan itu alasan yang membuat kita berputus asa dalam menjalani hidup ini. Berulang kali kita tekankan pada diri sendiri, semua kesenduan ini akan segera berakhir. Allahu Akbar. Berulang kali kita tekankan pada diri sendiri, sahabat, tak ada siapa boleh pujuk diri kita. Ya, kita sekarang sedang diuji. Ya, kita rasa ujian ni sangat berat untuk kita. Tak ada siapa. Kita jumpa kawan kita semalam, reda sekejap je, sahabat. Kita pujuk diri kita, nak dapat kekuatan memujuk diri dengan ilmu, percayalah. Maka kita akan katakan, subhanallah kepada diri kita, semua kesenduan ini akan segera berakhir. Bukankah kita yakin inna ma'al usri yusra? Berulang kali kita beri keyakinan pada diri sendiri, segala hal yang tidak enak ini akan segera usai. Segala hal yang tidak enak ini akan segera usai. Kita akan berpisah dengan semua hal yang membuat kita sedih, yang membuat kita tidak berasa berguna. Aku dah lah sakit pinggang ni, duk dengar bunyi macam-macam kat bawah sekejap. Aduh, Allah ya. Sekejap. Allah. Rumah saya ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, beberapa orang ada kunci ni, Darul Fawaz ni. Dia macam surau jugalah. Jadi kalau saya tak dapat mesej siapa yang masuk semua, saya kena berhati-hatilah, kan. Rumah saya ni saya niatkan siapa-siapa, sahabat khidmat, adik-beradik yang banyak membantu kerja-kerja saya, mereka keluar masuk je lah. Mereka ada kunci masing-masing. Tapi kalau saya tak dapat mesej siapa yang masuk tu, saya kena alert jugalah sebab saya seorang-seorang kan. Takkan silalah masuk wahai perompak, sila ahlan. Kau dah kenapa macam tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berulang kali kita tekankan pada diri sendiri, semua kesenduan ini akan segera berakhir. Berulang kali kita beri keyakinan pada diri sendiri, segala hal yang tidak enak ini akan segera usai. Kita akan berpisah dengan semua hal yang membuat kita sedih, yang membuat kita berasa tidak berguna. Jangan pernah ada rasa, sahabat, saya ni memang tak guna, saya ni memang tak guna, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sesekali kita berasa muak pada kehidupan sendiri, berasa malu dengan keadaan kita yang begitu-begitu sahaja, berasa jenuh dengan rutin kita yang biasa sahaja, berasa pencapaian kita sebatas itu sahaja, berasa penghargaan yang diperoleh begini sahaja. Sebab tu sahabat Latazan tak boleh je dalam hidup. Ni sindiran untuk kita yang selalu je. Berasa hidup kita sebatas ini sahaja, tiada perubahan, menjadikan kita malas dalam berdoa dan berusaha, malas dalam memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan impian kita. Kita berasa semua yang kita usahakan tidak memberikan hasil apa-apa, hanya sia-sia, seakan-akan berputus asa adalah sikap yang paling tepat dipilih. No. Ustazah Zai selalu menyampaikan kepada anda, tolong dengan tolong.
Tolong ya sahabat-sahabat dirahmati Allah, hidup ini Allah suruh kita berusaha. Dah usaha dah ustazah, masalahnya saya tak pernah dapat hasilnya. Tak payah stres. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, hasil itu milik Allah. Kita akan stres bila kita mengambil kerjanya Allah. Kerja kita hanya berusaha. Lepas berusaha, kita berdoa. Kita bertawakal. Ini tugas kita. Anda akan bahagia. Usaha, masalah yang tak ada apa-apa. Jangan cakap tak ada apa-apa. Usaha, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dapat pahala. Ya Allah, macam mana lagi nak cakap pada hampa ni? Berbahagialah selagi mana anda menjadi orang yang berusaha dan tak pernah henti berdoa. Berbahagialah. Sebab melalui usaha anda dapat pahala. Apa pahala? Tiket ke syurga. Melalui doa anda dapat pahala. Apa pahala? Tiket ke syurga. Kenapa doa jadi pahala ustazah? Kerana itu ibadah. Kerana apa usaha jadi pahala ustazah? Kerana itu juga ibadah. Selagi mana usahamu menuju ke jalan-jalan Allah. Hentikan segala usaha yang mendatangkan murka Allah. Noktah. Tapi dah usaha macam-macam hasilnya tak dapat. Sahabat, tak dapatnya di dunia mungkin. Tak percayakah kamu bahawa abad dan abada kehidupan kita adalah di akhirat? Jadi, kuatkan aku ya Allah, sabarkan aku ya Allah, ikhlaskan aku ya Allah, anugerahkan aku hati yang reda ya Allah, menerima segala ketetapan yang telah Engkau takdirkan dalam hidup aku ya Allah. Aku dah usaha macam-macam tapi nampak ada penangguhan. Aku serahkan diri aku kepada Engkau ya Allah. Kalau kita tahu usaha kita jadi ibadah, mengundang pahala, doa kita jadi ibadah, mengundang pahala, takkan keluar di lisan kita, penat je saya usaha macam-macam ustazah. Kalau macam tu baik tak ya doa tak makbul pun, kita takkan berani keluar perkataan di lisan. Kerana apa? Kerana kita sedar diri kita hamba. Suka-sukanya Allah lah bila Allah nak beri hasil. Suka-sukanya Allah lah bila Allah nak makbulkan doa. Yang penting dalam Quran Allah berjanji dah, semua doa pasti dimakbulkan Allah. Tak pun ustazah tak makbul-makbul pun, kesianlah kita sahabat-sahabat. Kau ingat hidup ni hanya untuk masuk dalam kubur? Tak. Hidup ni akan dibangkitkan dari kubur dan itulah hidup yang selama-lamanya. Masya Allah, anda akan menjadi manusia yang kuat apabila anda berfikrah akhirat. Subhanallah. Seolah-olah menyerah adalah keputusan akhir yang paling tepat dan perlu segera dilaksanakan. Seakan-akan tiada pilihan lain lagi bagi memperjuangkan hidup ini. Seakan-akan tiada jalan lain lagi dalam menjalani hidup ini selain daripada pasrah, ikut sahaja ke mana alur mengarahkannya. Kesian. Sedangkan dalam bab mencari rezeki pun, kalau kita tak jumpa di dataran yang luas bumi Allah ni, kita disuruh mendaki gunung yang tinggi. Mungkin rezeki kita ada di puncak sana. Kalau tak jumpa, turun balik. Jangan kau duk bertapa sorang-sorang kat atas tu. Pi menyelam dasar lautan. Mungkin kau akan jadi penjual mutiara yang terkenal. Maksudnya bukan nak suruh hang lari daripada kampung, tinggalkan mak ayah hang lah ni. Hang nak pergi mana tu? Lepas dengar Fasabrun Jamil Ustazah Zai, saya nak tinggalkan kampung, nak mendaki gunung, nak cari rezeki di puncak gunung. Kalau tak jumpa, saya turun balik, saya menyelam ke lautan. Selagi saya tak jumpa mutiara untuk dijual sebagai sumber rezeki, saya takkan naik daripada lautan. Kalau Ustazah jadi mak dia, Ustazah cakap, selamat masuk dalam lautan untuk menyelam mencari mutiara. Memang kau takkan naik balik lah. Kan? Sekian dimaklumkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang kita salah faham. Kerana apa? Kerana ayat Quran ni kita main kod dan rasa je. Kita main tafsir sendiri. Padahal para mufassirnya, berapa banyak kitab-kitab tafsir yang kita disuruh menadah, berguru, kita tak pun menghadirkan diri ke dalamnya. Itu sahabat. Sebab tu setan mengambil kesempatan. Nafsu kita semakin rakus. Maka tak ada cara lain. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mencari guru yang insya Allah mursyid, diberi hidayah oleh Allah. Kita juga sentiasa pohon hidayah. Dah jadi guru pun jangan tak payah minta hidayah. Tak payahlah minta hidayah, nama aku pun dah Ustazah Hidayah. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebenarnya tanpa kita sedari. Ada pula yang tanya Ustazah, kuliah kita apa?
Fasabrun jamil, tulisan Alfiah Berkah dan Ustazah Muzayyanah Abdullah, dibahas di setiap pagi Isnin hingga Jumaat. Sabtu Ahad ikut suka-sukanya Ustazah sempat. Nanti Ustazah maklum dalam page Ustazah Muzayyanah kat mana nak dapatkan buku ini. Toeng, dekat bawah tu ada pin. Klik kat situ. Sila dapatkannya di tim khidmat Ustazah Zaid. Mereka akan buat postage kepada anda. Tara, sampai di depan muka pintu. Untuk apa? Untuk kita baca bersama-sama secara santai-santai. Kerana saya bukan orang alim, sahabat-sahabat. Saya pinjam bahasa-bahasa orang-orang hebat ni. Okay, jadi kita sama-sama baca. Kalau baca sendirian berhad, macam mana? Kan, hampa baca sampai muka surat 80. Lepas tu, dah menguap. Tu tidur dah kan? Masalahnya bangkit tidur tu tak baca dah sampai ke hujung. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Okey, mana lagi? Hilang dah. Itulah. Okey, sebenarnya tanpa kita sedari, yang membuatkan pencapaian kita biasa sahaja, yang membuat aktiviti kita cuma itu sahaja. Bosanlah Ustazah hidup ni. Jadi suri rumah. Asyik tunggu laki balik, tunggu anak balik sekolah, masak, dah masak lagi. Lepas tu bab kain, masuk mesin. Untunglah masuk mesin. Kalau kena angkat kain, bawa pergi telaga. Kan? Terjongkit-jongkit, kita nak membasuh tepi sungai. Kan? Paip pun tak ada. Masuk dalam mesin je kot. Lepas kain dalam mesin, boleh main WhatsApp lagi. Itu pun merungut macam-macam kita ni. Allah ya Karim, subhanallah. Kemudian, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita masukkan dalam mesin. Lepas tu pergi sidai. Lepas tu pergi angkat kain. Lepas tu pergi gosok baju. Lipat baju masuk dalam almari. Itulah Ustazah kerja saya. Hal kain je Ustazah tak habis-habis. Bosan lah Ustazah. Kesian orang-orang yang bosan ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang membuat aktiviti kita cuma itu sahaja. Kesian orang yang merasa bosan, sedangkan itulah lubuk pahala buat dia. Jawapannya, dia tak nampak syurga yang Allah janjikan untuk dia. Bila mana dia menekuni segala kerja-kerjanya, patutlah wanita mudah ke syurga. Kerana tak payah keluar rumah pun. Ya Allah, rumah tanggamu adalah lubuk pahala. Yelah Ustazah, lubuk pahala kalau lelaki yang jenis belai kita. Hei, tak juga. Yang jenis suaminya langsung tak respect dia sebagai isteri. Tengoklah, siapa yang tak dengar kuliah semalam, tolonglah dengar sahabat yang semalam punya. Masya Allah. Hai. Kita nak komplain apa lagi? Ujian kita sebenarnya tak sebesar orang lain, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang membuat penghargaan kita begitu saja. Aduh, sekejap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, bersyukur dengan apa yang ada. Beruntung suri rumah dapat gedung pahala di rumah. Sekejap. Okey. Adalah disebabkan tindakan kita yang sederhana sahaja. Pergerakan kita sebatas itu sahaja. Sebab kita masih lakukan itu sahaja. Kerana tidak dibaiki kemahiran kita, tidak ada peningkatan. Allah ya Karim. Kita sebenarnya berada dalam lubuk pahala menjadi suri rumah. Tapi sahabat, janganlah pakai topi. Janganlah pakai topi cleaner saja. Penat Ustazah, asal mop lantai saya. Asal ni semua saya kan. Tukarlah topi. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, topi. Hari ni mak jadi cikgu matematik. Macam tu kan. Aku pun kena mengasah balik ilmu matematik. Ya Allah, rupanya yang budak darjah 1 hari ni belajar pelajaran aku darjah 4 dulu. Pening aku. Tak apalah, aku nak tanya rakan Facebook aku. Siapa yang pencen cikgu matematik? Kok lah ada rezeki rumah dia dekat dengan rumah aku. Aku nak pergi hantar anak aku belajar dengan dia. Kreativiti. Cari kerja. Sahabat, kita buat yang sama je memang. Kalau kita duk makan lauk ikan kering je daripada pagi, tengah hari, malam, besok ulang lagi macam tu, memanglah bosan. So kita pelbagaikan. Hari ni ikan kering masak lemak. Besok ikan kering tabur cheese di atasnya. Kita buat dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi hidup ini tidak bosan. Pelbagaikan. Okay, sahabat-sahabat, saya dulu duduk rumah ni berdua je. Bosan. Kan sahabat-sahabat,
kita jadikan rumah kita pusat pengajian Al-Quran. Terkikik-kikik hari-hari tengok gelagat budak-budak. Hari ni dah tak ada lepas PKP Ustazah. Apa cara Ustazah ni kan? Sahabat-sahabat, banyak. Kalau Ustazah tak sembang dengan hampa pagi-pagi, ya Allah, bosannya aku dah baca Quran. Sebentar nak pergi ngajar ni aku nak buat apa? Cari kerja supaya kebosanan itu tak melanda. Bila ada ruang kosong, kata kitab Latahzan, memang setan tu mudah dekat pada kita. Kita yang bagi peluang tu, sahabat-sahabat. Kan kita jangan bagi peluang ada ruang kosong. Ini supaya sahabat-sahabat kita merasa hidup ini penuh nikmat. Penuh nikmat. Terlalu banyak kan. Jadi home office manager, macam-macam. Betul-betul. Petang ni masak telur tabur cheese, kan. Ikan kembung tabur cheese. Jangan ikut resipi Ustazah Zah, muntah suami hampa lagi. Ustazah ni biar betul ikan kering tabur cheese kan. Ustazah bagi contoh, Ustazah tak pernah buat, sahabat. Duduk seorang-seorang, beli nasi lemak sebungkus sampai tengah hari kenyang. Kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Padahal, apabila, jelaslah kehidupan kita mendatar sahaja. Keadaan kita hanya tersekat di situ. Tiada perubahan, tidak beralih, tidak berpindah kedudukan. Sahabat, hidup ni kena berubah. Hampa ada anak berapa orang? Dulu seorang, sekarang 5 orang. Yang dah 5 orang ni, cara hampa didik yang sulung tu pada tahun 2022, takkan nak sama dengan yang bongsu tu. Kan? Abang Long duduk dekat situ. Buat kerja buku tadika tu. Abang Long dah darjah 6. Disuruh buat buku tadika. Ibu, kenapalah pula Abang Long kena buat buku adik yang tadika tu? Semua ibu ni ibu yang adil. Buat sama je semua. Dulu, Abang Long kan dah buat buku tu masa Abang Long kecil. Kenapa sampai Abang Long besar kena buat buku tu? Jangan degil cakap ibu. Ikut je. Daripada yang sulung sampai yang bongsu, buat je kerja buku tadika tu. Kau dah kenapa? Sahabat-sahabat, memanglah budak tu bosan. Daripada kecil. Kan selalu anak-anak kita sebut, ibu, kakak dah besar lah. Kakak bukan budak kecil lagi. Oh, budak remaja suka cakap macam tu kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bila dengar tu, jangan pandang melawan kau ya. Duduk atas sejadah kita Tuhan. Banyak kali dia meluah rasa macam tu. Kat mana silap aku ya Allah? Tunjukkanlah aku jalan. Kan? Dia tak suka diarah-arah macam budak kecil. Sahabat-sahabat. So, kita buat bersama-sama dia. Kakak dah solat? Belum? Jom solat dengan ibu. Lepas solat, okey bu, kakak nak masuk bilik. Tunggulah sekejap. Pergi ambil buku amalan harian tu. Kakak kan sekolah agama. Kakak baca lagi lancar daripada ibu. Ibu malu nak jadi imam kakak ni. Tapi, ibu kan ibu. Ibulah jadi imam. Tapi nanti lepas solat, kakak pimpin ibu baca surah Al-Mulk. Ibu dengar kakak ngaji hari tu. Ya Allah, sedap ni tajwid dia. Mesti budak tu jadi macam gedik-gedik kat kita. Allah, ibu ni mana? Aduh, kakak bukan pandai. Macam tu kan budak remaja. Jadi kita kena bagi ruang, peluang kat dia. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Siapa yang rasa lemau badan tu, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesembuhan. Samalah kita together minta doa. Minta Allah bagi kesembuhan insya-Allah. Saya nak pergi ceramah petang ni dekat VIP. Takkan nak cakap dekat dia, tolong urut belakang saya. Kau dah kenapa? Kan sahabat-sahabat. Tapi kalau nak buat kelainan, okey je. Jajah pening dengan Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Ustazah, yang tu bukan orang ni. Tak apa, kita manusia sama je. Kita niat jumpa orang ni, kita hamba, dia hamba. Biar pi lah pangkat apa pun. Tapi tak kalau Ustazah nak ceramah kat mereka tu macam ceramah pagi-pagi dekat hampa ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya, minta munajat dengan Allah supaya ayat yang mana boleh menyentuh hati dia. Bukan kita yang boleh mengubah orang. Kita tak boleh mengubah orang. Allah dah cakap tak ada siapa boleh ubah orang. Kita yang kena ubah diri kita sendiri, sahabat-sahabat. Hampa jangan nak perasan, oh kalau aku pergi dekat dia nanti dia akan bertukar jadi isteri solehah. Kau dah kenapa? Jangan nak perasan sangat. Sahabat-sahabat, sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Di samping kau buat jadi contoh tauladan. Kalau kau pun bikinnya tak serupa cakap, acana? Gitu. Padahal apabila kita menginginkan perubahan dari segi hasil, kita perlu ada perubahan juga dari segi usaha. Ada akibat, perlu ada juga sebab. Kita menginginkan hasil yang luar biasa,
ikhtiarnya juga harus luar biasa. Kau nak hasil yang luar biasa, tapi ikhtiarnya biasa-biasa saja. Sebab tu mak saya dulu relax je. Mak, apa ni matematik tak dapat A lah mak. Lah tak apalah. Kau kan kalau bab pendidikan Islam, kau lah yang rajin hafal, kau lah segala. Kalau matematik dengan bahasa Inggeris, engkau lah yang paling malas nak ni kan. Terus senyap, terus tak jadi nak ngadu. Memang betul dah. Kita masa tu minat pendidikan Islam, macam tu kan sahabat-sahabat hafal beria-ria. Lepas tu bila matematik, bahasa Inggeris, kan sahabat-sahabat rahmat Allah. Mak saya pun tak streskan saya. Mak dah pesan suruh usaha, mak nak ngajar, mak tak tahu, mak tak reti. Jadi kalau buat betul-betul hari tu mesti dapat jawab. Ini yang tak dapat jawab ni, kan sahabat-sahabat tak apa. Sebab kita tak bersungguh-sungguh ke situ. Salahkan diri sendiri, salahkan diri sendiri. Kalau mak bapak sekarang kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah Ustazah, cikgu matematik dekat sekolah tu memang tak betul. Lulusan maktab je, bukan universiti pun. Mak, cuba engkau ngajar matematik tu. Kau boleh? Mak Ustazah tak ada. Ini kalau mak ngajar kau mesti dapat A ni. Mak saya tak pernah lah cakap macam tu. Sebab mak saya tahu. Mak saya tahu 1+1 2 itu je. Mak saya tak tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau belajar betul-betul mesti dapat. Kan? Ikhtiarnya kena luar biasa. Hasilnya luar biasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada akibat, perlu ada juga sebab. Kita menginginkan hasil yang luar biasa, ikhtiarnya juga harus luar biasa. Kita inginkan pencapaian ekstra, usaha kita juga perlu ekstra supaya seimbang dan sepadan. Masya Allah. Sahabat, percayalah, tiada yang sia-sia seandainya kita terus berikhtiar. Tiada yang sia-sia apabila kita terus melangitkan doa. Melangitkan doa. Semua pasti akan menemui hasilnya. Setiap yang kita tanam pasti membuahkan kenikmatan yang tiada tara. Kita akan mendapat hasil daripada yang kita tanam. Kita akan mendapat hasil daripada apa yang kita tanam. Sahabat, jom kita fikir macam ni. Kita pergi Perlis, beli buah harum manis. Balik ke Taman Keramat Permai ni, kita pergi tanam biji harum manis. Wah, Ustazah Zai tanam biji harum manis. Ya Allah, tumbuhkanlah buah nenas daripada apa yang aku tanam ni. Ya Allah, tumbuhkanlah durian musangking daripada aku yang tanam ni. Itu namanya al-mengongi tahap dinosaur. Engkau tanam biji harum manis, lepas tu kau mengharapkan buah musangking keluar. Kan? Memang taklah sahabat-sahabat. Kau usaha ciput, lepas tu kau nak dapat straight A. Memang taklah. Engkau kerjakan main cengkelat lagi, lepas tu kau nak dapat anugerah pekerja cemerlang. Memang taklah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi apa lagi yang kita nak salah-salahkan orang? Subhanallah. Semua pasti akan menemui hasilnya. Setiap yang kita tanam pasti membuahkan kenikmatan yang tiada tara. Kita akan mendapat hasil daripada yang kita tanam. Kau tanam buah harum manis, insya Allah tumbuhlah pokok harum manis dan akan berbuahlah si harum manis. Tetapi belum tentu buah yang kau tanam tu harum dan manis. Kan? Sebab orang cakap kat Ustazah, Ustazah, harum manis tu hanya boleh ditanam di Perlis. Tanam tempat lain dia takkan harum, dia takkan manis. So nak kata macam mana lagi sahabat? Oh, hebat orang Perlis ni, apa jampi dia pakai. Jadi jangan mengharap keluar musangking sudah. Itulah dia. Yakinlah ketika kita berdoa, menadah tangan, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah membalas doa kita dengan menjawab. Berdoalah. Niscaya aku akan memakbulkan permohonan kamu. Kan? Allah dah janji dalam Quran. Apa saja yang Allah dah janji dalam Quran, kamu tunggu. Ia pasti menjadi kenyataan. Ya, mungkin bukan hari ini kerana Allah tak bagi peluang untuk hari ini. Ada sebab, ibu. Kenapa tak bagi pisau dekat anak usia 2 tahun? Habis dia potong tangan dia, Ustazah. Atau tak apa. Bila anak tu umur 20 tahun, Acik bagi tak pisau kat dia? Bagilah Ustazah, dia nak duduk kat kolej, kat asrama tu, tak ada pisau macam mana? Belum masanya untuk Allah beri. Allah tahu. Bahkan Allah gantikan dengan yang lebih perlu untuk diri kamu. Subhanallah. Tanpa sedar. Pujukkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Seperti ini membuatkan kita semakin semangat berdoa. Meskipun perkara yang kita mohon belum terlaksana, secara langsung memacu diri kita kembali berikhtiar. Walaupun kita sendiri belum tahu hasilnya. Kita akan usaha sebab kita yakin janjinya Allah. Kita takkan putus asa, takkan rasa lemau, down dengan apa-apa yang kita belum dapat sebab kita yakin pasti dapat. Sama ada berbentuk lain ataupun di kehidupan akhirat. Subhanallah sahabat, sebab tu dia sentiasa semangat meneruskan kehidupan ini. Dia sentiasa menjadi orang yang bermanfaat. Ini indahnya kalau kita faham. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi subhanallah, ayu edi love, hatimu yang penuh dengan cinta. Teruskan sayang. Hidup ini akan bahagia selagi mana hati kita penuh dengan cinta. Jangan hati kita penuh dengan benci dan dengki. Nampak orang berjaya kita dengki. Nampak orang buat jahat kat kita, kita benci. Ya, kita terluka hati. Tapi jangan ada benci dan dengki. Faham ya sahabat? Penuhkan jiwa kita dengan kasih sayang. Tengok kehidupan Rasulullah. Bukan tak disakiti, disakiti. Tapi jiwanya penuh dengan kasih sayang. Hatta orang kafir, hamba abdi disantuni. Maka hidupnya bahagia. Sampai ke sana jadi penghulu syurga. Kita nak ikut Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam syurga. Terus jadi orang baik. Saya berhenti. Sekejap lagi sahabat saya Jaja sampai untuk bawa Ustazah ke LHDN Shah Alam. Doakan tak jam sahabat supaya saya tak lama duduk dalam kereta. Semoga Allah beri kesihatan yang baik kepada setiap kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.